Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang kedua dalam tajuk space, iaitu area. Page 206 until 208, your textbook. Okay, let's learn. Look at number 1. The length of each side of this square is 1 unit. The size of the surface is 1 square unit. Boleh tengok gambar ya. We are going to paste this shape to cover all the space in the rectangle. Okey, tu cikgu tu tengah cakap dengan seorang murid tentang aktiviti mereka iaitu untuk menampal satu square ke dalam sebuah bentuk rectangle. Okey, boleh tengok atas meja di situ satu square ditampal banyak lagi ya. Square-square itu akan ditampal untuk memenuhi bentuk rectangle tersebut. Okay. So look at B. A row is covered by 4 square. Row adalah baris. Baris di atas ini ada 4 square. Right. Okay, tengok ni. 1, 2, 3, 4. Okay. A column is covered by 3 squares. Column barisan ke bawah ni, ledger ni. 1, 2, and 3 squares. Okay, 3 squares. So, kita tengok C. I paste 12 squares. Dia dah tampal 12 buah square tadi, segi 4 sama. So, the size of the surface untuk rectangle tadi is 12 square units. The size of the surface is called area. So, dah tahu dah area tu apa? Area adalah size of the surface. Dekat sini awak boleh gariskan dalam buku teks kamu. Size. Permukaan. Okay, size permukaan. Sekarang kita belajar ni, area ni untuk bentuk 2D. 2D shape. Okay, dia akan nampak bahagian permukaan ya. Permukaan bentuk itu. Permukaan bentuk itu, size dia kita panggil area. Size berapa kita kena kira. Okay, yang tu kita panggil area. So, tengok. This, perempuan ni yang sedang berdiri ni kata this is red. Red as 1 square unit. Yang ni kita baca 1 unit. Area is stated in square units. Okay. Area ni kita akan sebut dalam bentuk square units. Okay. Kita tengok. Lagi. Okay, yang ni dah siap. Square yang dah siap tadi. Length. Tengok tu. Length, kod ni. Kod memanjang ke sini ya. Length yang ni. Kita ada 1, 2, 3, 4 units. So, 4 unit length. Width. Lebar. Ke bawah ni lah. 1, 2, 3 units. So, kita ada semua sekali. Ada 12 unit. Macam mana dapat 12? Length times width. Maksudnya panjang kita darab dengan lebar. 4 units times 3 units equal 12 square unit. That is area. Kita dah dapat area. So, simple. So, untuk mencari unit bagi square, kat sini telah pun dinyatakan caranya kita boleh gunakan darab. Okay. So, kita tengok lagi. Number 2. Okay, kat sini dah ada formula. So, what is the area of the square? Okay, ni ada gambar dekat sini. Okay. Untuk length kita ada 4 cm and the width is 4 cm too. So untuk mendapatkan area, so kita kena gunakan this measurement ya. Formula yang ni. Area equal length times width. Length panjang 4 cm, width 4 cm equal 16 square cm. So simple. Number 3. Find the area of the blue wall. Okay, yang biru ni. Area adalah size. Size yang ini kita panggil rectangle lah pasal dia tak sama. Sini the length 6 meter. Okay, dah ada 6 meter. And the width is 3 meter. So kita ada width 3 meter. So 6 meter times 3 meter equal 18 square meter. Okay, simple sahaja. Mudah ya. Okay. For question 4, dia ada tunjukkan method dekat sini, ada method 1 and method 2. Before that, kita tengok apa yang dia nak cerita kat sini. A rectangle can be split into 2 equal triangle. Faham tak ni? Maksudnya sebuah segi 4 tepat, okay, can be split, boleh dipecahkan kepada 2 segi equal triangle. Segi 3 sama equal triangle. Segi 3 yang sama lah. Okey, bila dipecahkan dia akan potong di tengah-tengah ni, ya, di tengah-tengah. Ambil apa ni, gunting cut. Di tengah-tengah ni. So dia akan membentuk 2 buah segi 3 yang samalah. Maksudnya sama sebab kalau kata sini 8, sini pun 8 kan. Kalau sini 6, sini pun 6. Itu yang kata sama tu. Okey. The area of a triangle yang ni
is half the area of a triangle is half the area of a yang ni lah rectangle tadi. Jadi maksudnya separuh. Okey. Jadi kita tengok method dia ni sebenarnya dia kira lagu mana ya. Okey, look at method 1. Area untuk triangle ni equal area of rectangle divide 2. Okey, dia pecah dua tadi kata dah split kan. Okey. Ada bahagi dua, ada per 2 kat bawah. So, area tadi kita tahu panjang dia punya length 8 cm, okay. And the width, lebar 6 cm ada, and divide by 2. So, dia ada divide by 2. So, kita dapat 8 times 6, 48 cm divide by 2. Kita dapat jawapannya 24 square cm. Ini dia kata triangle yang dah dipotong tadi. Bawah ni kita panggil base lah. Ataupun saya panggil tapak. Height ni adalah tinggi. Okay. Okay, tengok method yang kedua. Method yang kedua dia ada guna half times base times height. Tadi tak ada half tapi dah divide by 2, lebih kurang samalah. Okay, tapi yang ini lagi jelas, half. Kenapa half? Sebab kita dah potong tadi kepada dua bahagian. Kan? Tengok rajah ni. Tadi dah ambil pisau potong, kita dah cut. Jadi dia jadi half lah. Okay, untuk mencari area for triangle untuk segitiga. Inilah caranya, half times base times height. Okay, half times base dia 8 and height dia 6. Kita akan dapat 24 square centimeter. Sama kan? Dua ni. Yang ni dengan yang ni sama kan? Okay. Tapi method dia je yang tak sama tapi sebenarnya hampir sama sahaja. Okay. Look at this. Tips ni, kamu nak mengenal cara untuk kita mencari area, kamu kena kenal dulu yang mana base, yang mana height. Okay, ini base. Tapak di bawah ni ya. Base, yang ini height. Height tengah-tengah. Tengah-tengah ni, jangan kau pergi ke tepi ya. So, kalau macam ni, segitiga dia dah tidur. Bila dah tidur, base dekat sini. Kaki di sini. Okay, height yang ni. So, what about this? Yang ini base. Okay, yang ni base. Yang ini height. Okay, boleh nah? Faham ya? Kalau dah faham, kita boleh teruskan dengan latihan yang seterusnya. Okay, look at number 5. Find the area of triangle PQR. Okay, dah ada cut 1 and cut 2. Before that, kita tengok dulu rajah yang diberi tu. Find the area of triangle PQR tadi. Kita tengok rajah, this is P, this is Q, and this is R. Okay, this is triangle. Okay, triangle tadi kita dah belajar dekat atas. For the measurement, kita guna formula half ni. Okay, dia beza kalau kita nak cari area untuk square. Okay, half. Half times dengan apa tadi? Base kan? Kemudian times dengan apa tadi? Height. H-E-I-G-H-T. Okay. Okay. Base tapak. Tapak kita ada kat sini 24, right? 24, betul. Okay. Kemudian height dia kita ada sini tengah-tengah ni. Tadi kan? Tengah-tengah ni, apa height dia? Kita tengok. Oh tu. Okay, kita jumpa 16 cm. So, betul lah. Kita ada 24 and kita ada 16. Okay, kita potong. Kita boleh, kita nak check kan? Kita nak check sama ada betul tak betul. Kita can simplify lah. Simplify. 2 times 1, 2 times 12, 24. 12 times 16. 6, 7, 2, 1. 2, 9, 1. Okay, kita dapat 192 square centimeter. So, betul lah. Setakat yang ni, cut number 1 is correct. Look at cut 2. Okay, look at cut 2. Kita nak cari area. Half. Okay, half ni dah betul. Half times 24. The base is 24, right? Okay. And times 20. Oh, dia ambil yang sengit ni, yang tepi ni. 20. That is not correct. Okay, jangan sesekali kau ambil yang dekat tepi tu. Tinggi dia tu. Salah ya, tinggi mesti duduk di tengah-tengah dan tinggi tu mestilah tegak macam tiang bendera. Kalau dah macam ni sengit tak macam tiang bendera ni, salah. Okay, that is not correct. Okay. Let's go for the question number 1. Ni soalan ni. Okay, soalan yang pertama. Dia ada berapa soalan? Ada 3 soalan sebenarnya ya. Look at page 208. Your textbook. Ada 3 soalan. That is question number 1. Calculate the area of the following shape shown on the square grid below. Okay. Senang sahaja. Dia ada beza untuk formula square or rectangle lah. Dia ada formula dia. Tadi kita dah belajar for the formula untuk square.
Segi 4 ni sama dengan length times width. Right. Okay, untuk formula ni. Okay, kita tengok length dia berapa untuk A. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. 6 unit times dengan 1, sini 1, 2, 3. With the 3 units. So equal 6 times 3 equal 18. 18 square units. Okay, that's the answer. So untuk A, settle. Jawapan dia 18. Oh, tak best. Color dia tak best. Ambil color merah. So kat sini jawapan dia 18 square units. Okay, settle. Tengok B pula. Look at B. Ataupun B buat sendiri. Sendirilah B . Senang saja. C pun boleh buat sendiri tak C? C dengan D. Ingat ya, D ni tapak kat bawah. Tapak tadi base kat bawah ni base. Nah. This is the base. Ataupun tapak dia. Tengah-tengah ni, sini sampai sini lah. That's height. Okay, jangan salah pula ambil height kat tepi. Tadi kita dah belajar dah. Mesti tengok video ni betul-betul. Kita dah belajar tadi contoh ni. Nombor 5 ni. Find the area of the triangle ni. That is the example for you to find out the area for the question given. Okay. I will show you C lah. I will show you C. D, you do your own. So, look at C. Okay. Before that, kita kena tahu apa dia formula. Formula for segitiga, triangle. For triangle. Formula dia apa? Formulanya half times base times height. Okay. Okay. So kita nak sambung half times dengan base. Base adalah tapak. Tapak sekarang ni tertongging ke atas ni. Ni tapak ni. Tapak dia dah tertongging. Kita kena kenal pasti betul-betul. Kena selalu tengok shape-shape ni supaya kita faham. Okay, yang ni kita ada 1, 2, 3, 4 and 5. So kita ada 5 units. Okay, times dengan height. Ni height kat sini. Tinggi mesti tegak. Don't ambil yang sebelah sengit-menyengit ni, tak mau. Kita ada sini 1 and 2. Kita ada 2 units. So, kita darab dulu. Boleh potong kan? Kita simplify. Sifir 2. 2 dengan 2 times 1 equal to 5 times 1. Okay, 5 units times 1 units equal 5 lah. 5 kali 1, 5. So, square units. Okay. That's the answer. Right? So, tulislah. The answer is 5 square units. Okay. Yang lain buat sendirilah, cubalah. Kalau tak cuba, kita tak tahu. Betul tak? Kita kena cuba. So, next question number 2. Okay, calculate the area of the following quadrilaterals and a triangle. Okay, kita tengok. Senang sahaja tadi kita dah belajar. Contoh dekat atas pun kita dah belajar. Cuma dia dalam bentuk units. Sekarang kita nak jawab dalam bentuk sentimeter. Ni, sentimeter. Yang biasa-biasa kita buat. Okay, kita tengok. First, this is a rectangle or this is rectangle A, B square and C triangle. Okay, kita nak buat, kita kena tahu formula dulu. Okay, length times width. Ini formula untuk A lah. A, okay. So, length 2 cm equal 2 cm times 9 cm, right? Okay, equal 2 kali 9 lah. Equal 18. 18 cm dulu, kemudian square. Nak sebut dia 18 square centimeter. Senang saja kan? So, label lah. Kat sini jawapan dia 18 square centimeter. Okay, siap. That is answer for A. B. Okay, for B, formula dia masih sama lagi. Awak bila kamu buat kan, rajin-rajin dah tulis formula. Rajin-rajin tulis. Salin banyak kali minta apa biar dia ingat. Okay, square juga ni tapi bentuk dia telah disengitkan jadi macam tu. That's B. Masih lagi sama. Length times width. Length. Yang ini square. Bila kata square, every sides are same. Kan? C13, C13, C4 perimeter tu kan. Saya so label tu. Macam ni lah. So, length is 13.
centimeter and the width is 13.2 centimeter. Okay, berapa tu? 13 kali 13. Ha? Okay, 13 kali 13. Kira sikit kat sini. Mana? Sinilah. Okay, 13 times 30. Awak kena kira, awak kena tunjuk. Ha? 9, 3, 3, 1. Last. 9, 6, 1. Okay, kita dapat 169 square centimeter. Okay. Tulis dekat dalam ni. 169 square centimeter. Okay. Kita tengok pula C. Nak buat sendiri C. Teacher, kita buatlah. Macam tu dengar tu. Formula untuk C ini adalah segi 3 for triangle. So triangle, the formula is, saya padam sikit lah. Hujung sangat tak nampak. The formula is half times base. Tadi kan dah baca dah. Times height. Okay, jadi macam mana kita nak tulis? Kita nak kenal pastilah. Half lah, tak apa. Base yang dekat bawah ni. Base is tapak. Base is tapak. Base is tapak. Mesti tapak. Tapak kaki ada kat atas tu. Mana ada kan? Tapak kaki ada kat bawah kan? So kat bawah ni lah tapak dia. Barulah segitiga ni dapat berdiri dengan baik. Okay, 18 meter times height. Height dia mesti tengah-tengah ni. Dia saja tulis 15 meter kat sebelah ni supaya kamu pun confuse dan kamu pun membuat kesalahan. Ya, tak nak ya. Ambil yang betul-betul tegak. Macam saya kata tadi, tiang bendera. Mesti tegak. Tiang bendera kat sekolah tu ada tak cikgu pasang sengit? Sengit timpa kepala lah. So yang tegak ni. Tegak ni 12 meter. 12 meter. So answer lah. Okay, kita pun nak answer. Kita senang je, kita simplify. Jangan susah-susahkan diri. Kita boleh potong dengan sifir 2. 2 times 9, 18. 9 meter times 12 meter. Ni 9 meter times 12. Equal 108 square meter. Okay. Betul apa tu? Betul lah. Okay. Boleh tulis lah jawapan dia. 108 square meter. Okay. Let's go for number 3. Number 3, find the area of an isosceles triangle from this shape. Okay, this shape bukan isosceles This is square. Tapi dia suruh cari area untuk isosceles triangle. So isosceles triangle ni kamu dah pernah belajar pada masa yang lalu, last week hari tu. Isosceles adalah, isosceles triangle ni apa ya? Segitiga sama kaki. Kamu boleh lukis kat sini segitiga sama kaki. Pakai pembaris, sama kat situ. Kan? Okay, segitiga sama kaki lah ni. Okay. Kat tengah dia ni, tinggi, height. Okay, sama dengan tinggi yang dah ada kat sini ni. Okay. Untuk mencari area for isosceles triangle, macam kita mencari area untuk triangle-triangle yang lain. Okay. Masih lagi formula yang sama, iaitu segitiga ni 1/2 ataupun half times base times height. Okay. Equal. Macam mana ya? Senang sahaja ni, senang ni. Patut kita suruh buat sendiri. Okay. Times base kat bawah ni. 4 cm. And height yang tinggi. Tinggi mesti tegak. Tengah-tengah ni kan sama saja dengan yang ni. Okay. 4 cm. Sorry. Okay. Allah Akbar. Boleh hilang pula colour kegemaran teacher tadi tu. Okay. Colour betul. 4 cm. Okay. Kemudian kita simplify saja. Jangan susahkan diri. Kita boleh simplify sifir 2. Okay. 2 times what? 2 times 2. 4. 2 cm times 4 cm equal 8 square centimeter. Jawapan dia simple. Sangat senang sangat kan? Okay. That is the area for isosceles is 8 square centimeter. Okay. Look at number 4. Okay. Number 4. The area of rectangle P. Okay ni P. Rectangle P is equal to the area of square R. Equal. Sama dengan square R. Sama. Area dua-dua ni sama. State the value of K. Where? K kat sini. Okay. K berapa pula dia kata? Kalau sama. Jom kita cari R lah sebab dia kata sama kan. Lagipun R, kita tahu sebab dia adalah square. Every sides are same. Jadi kat sini pun 8 cm juga. So untuk mencari area for square tadi, square right? Length times
width. Betul? Yang ini R lah. Kita cari R. Length berapa? X cm times X cm equal 64 cm. Okay, sorry. Ada square. 64 square centimeter. Ni. So, kalau R ni 64 square centimeter, dia kata same dengan P, area P pun 64 square centimeter. Okay, macam tu. Tapi K dia suruh cari. So, berapa ni? Berapa K? Right. Dia macam ni lah. Berapa kali 32, jawapan dia 64 ni. K ni berapa? So, kita nak carilah K tu berapa, right? So, area for P equal, sama juga, length times width. Length 32 cm times K. Equal 64. Kecil. So macam mana K ni? Siapa dapat tahu K? Maksudnya 32 ni 32 cm darab dengan berapa? Dapat 64. Gitu. So K, saya letak K kat depan. K equal 64 cm. Sorry lah. Okay. 64 cm divided by 32 cm gitu. Kan? So, kalau bahagi K equal 2 lah kalau saya. K equal 2 cm. Check lah tengok. 64 bahagi 32 ataupun 32 kali 2 dapat 64. Gitu. K adalah 2 cm. Senang je ni. Okay. So, kita letaklah label lah. K adalah 2 cm. Okay. Actually, senang saja. Fikir sendirilah. Okay, nak cari tu, nak cari ni, semua fikir sendiri. Tapi berpandukan apa dia formula untuk area tu. Tadi, terulang balik. Secara seimbas lalu, saya tunjuk balik kat sini. Formula untuk mencari area, ni. Boleh tengok balik. Area untuk segitiga mesti half times base times height. Ada formula dia. Tapi kemudian kita tengok pula, kalau area untuk segi 4, ni area dia length times width. Okey. Dan kata panjang darab lebar. Untuk segi 4, panjang darab lebar, bahasa Melayunya. Untuk segi 3, setengah darab tapak darab tinggi. Ini biasa yang bahasa Melayu lah. Kamu dalam bahasa Inggeris, kamu kena ingat term-term yang ada dekat sini. Okey, baru kamu senang untuk menjawab. Ini soalan yang untuk kamu saya tinggalkan tak banyak. Yang tinggal soalan number 1, B and D. Tu je yang tinggal. Itu pun jawapan dia mudah saja. Yang lain semua teacher dah tunjuk. Nombor 2 pun sama. A, B, C semua teacher dah tunjuk. And number 3 pun sama, semua teacher dah tunjuk. So hopefully you can be boleh menjadi orang yang berjaya untuk menyelesaikan semua soalan-soalan yang cikgu berikan. That's all. Selamat mencuba.